Al-faidatul ula, tulis pelajar. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama, ayat yang pertama kita baca tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah sampai masanya orang mukmin itu lembutkan hati dia dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama, ayat-ayat Al-Quran itu min ayatil Quran, ada ayat-ayat Quran yang kesan dia sangat besar ke atas hati. Ada Quran, mungkin Quran sebut tentang hukum, tentang apa, itu biasa. Tapi ada ayat-ayat Quran yang sangat kuat ketukan dia kepada hati. Apabila seorang itu baca dengan tadabbur, baca dengan teliti makna dia, berfikir kepada kesan dia, maka fa innahu yulayyinul qalba, akan melembutkan hati. Siapa nak lembut hati dia, siapa nak lembutkan hati dia, maka bacalah Quran dengan tadabbur. Dan Quran itu akan membawa manusia, memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memahami Quran akan merasai kemanisan, lazatnya bermunajat, memahami kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kelebihan dia juga dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi naik kulit kita ni rasa senyap bulu roma, summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian lembut hati kita. Allahu akbar, ila zikrillah, dengan Quran. Karena itu ana selalu ulang kata-kata ulama ahli tadabbur. Dia kata apa? Quran ini ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Tapi kalau kita tak kunyah, duk pegang saja, tak jadi. Sama juga Quran, kalau baca saja tak faham, boleh pahala baca tapi tidak memberi kesan dalam jiwa. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala taubih, mencela siapa yang dengar Quran tetapi tidak mendapat manfaat daripada Al-Quran. Baca Quran tidak menyebabkan hati kita lembut. Kita kata bukan salah ibu mengandung, salah awak. Mana bukan salah Quran, salah kita. Kita tidak tadabbur, kita tidak memahami, yang menyebabkan kesan Quran tak masuk dalam jiwa. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah untuk melembutkan hati kita dengan Al-Quran dan menggalakkan kita untuk belajar Al-Quran. Baik, isu yang kedua, faedah yang kedua dalam ayat yang sama. Ayat yang sama, ayat 16. Tuan-tuan tengok dalam ayat 16 ini, anna qaswatal qalb. Dia kata Allah Ta'ala nyatakan di sini punca-punca sebab-sebab manusia ni jadi keras hati. Kenapa? Dengar ni. Kenapa manusia tu jadi keras hati? Jawab dianya, keras hati mana sebab kita tak fikir. Yang kedua, tulul amad, lama jauh jarak di antara kita dengan ulama, tak mengaji, tak belajar, tak pergi dengan kuliah, tak dengar tazkirah. Yang ketiga, at-taswif, menangguh-nangguhkan ibadat, menangguhkan taubat, menangguhkan nak belajar. Tanda ni. Yang pertama, hati keras. Yang kedua, jauh jarak kita dengan ulama. Yang ketiga, menangguh-nangguhkan nak belajar. Dia kata inilah al-awamilul asasiyah. Tiga ni menjadi tonggak asas kepada lupanya kita kepada Allah dan sangat mencintai dunia. Allahu akbar. Ayat ni mengajak, memberitahu kepada kita tiga sebab manusia akan jadi lupa kepada Allah dan cinta dunia. Sebab dianya berpunca daripada kerah hati. Satu, berpunca daripada apa? Berpunca daripada jauh diri daripada ulama, dan berpunca daripada menangguh-nangguhkan belajar Quran dan juga tadabbur Quran. Dan takut kepada Allah Ta'ala serta zikir sentiasa. Mana zikir itu baca Quran, belajar Quran, faham Quran,
mengaji Quran dan berzikir dengan lidah, iaitulah menjadi asas utama kepada lembutnya hati dan mencintai akhirat. Dia sebalik dia panggil itu. Maka ayat ini tanda pelajar al-hasu 'ala al-ijtihad 'ala khusyu'il qalbi lillah. Ayat ini menggalakkan kepada kita apa? Supaya khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita mengingati Al-Quran dan mencari hikmah yang Allah Ta'ala turun kepada kita. Segala nasihat-nasihat menjadi garis panduan dan kita sentiasa bermuhasabah diri dengan perjalanan hidup kita kepada Allah, benar ataupun tidak benar. Baik, yang ketiga, ayat ni panjang, tapi kita fokuskan kepada satu tajuk je supaya tuan-tuan mudah fokus. Sebab tajuk bab sedekah sudah ada dah. Isu yang ketiga. Ayat yang seterusnya, ayat masih lagi ayat 16, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Mu jangan ikut perangai ahli kitab zaman dulu. Lama masa dia ubah kitab dia, akhir kali Taurat tak berfungsi, hati dia keras. Ayat ini menjadi dalil ala annal mar'a, seorang itu dilarang daripada mengikut, meniru, melalui menjejaki jejak langkah orang-orang, perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita duduk kawan dengan orang-orang yang suka kepada benda mungkar, benda maksiat, akhir-akhir lama-lama kelapan dia jadi satu budaya. Biasa tu. Biasa tu. Jadi jangan kita ikut berkawan dengan orang-orang yang nak bawa kita ke jalan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali. Hari ni pula yang kita bimbang ni, orang yang mari nampak macam molek tapi bawa ajaran yang tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselinduk di sebalik pakaian yang cantik, mengaku pula keturunan Nabi tetapi ajaran dia tidak ikut Nabi. Ini lagi bahaya. Hak betul-betul maksiat, kita tahu dah ni maksiat. Kepok mari, kita tahu dia ahli maksiat, tapi yang mari berselindung di sebalik pakaian-pakaian yang cantik ni yang menyebabkan kita jadi terpedaya kerana comel pakaian, tapi ajaran yang dibawa tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berbahaya. Allahu Akbar. Dan kita juga dilarang daripada mengikuti kumpulan-kumpulan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak menjadikan Quran sebagai panduan, sunnah sebagai ikutan, sebagaimana yang telah berlaku pada ahlul kitab. Kitab dia diubah, amalan dia direka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik, yang ke berapa dah kita? 4 dah. Itulah yang keempat. Yang keempat, Allah kata apa? Faqasat qulubuhum. Bila jauh daripada kitab, hati dia jadi keras. Tuan-tuan tanda baik-baik, kerasnya hati seorang manusia. Apa makna keras hati? Yani syiddatuha wa salabatuha. Bila hati itu keras, dia tak masuk dah nasihat. Bagi nasihat pun tak dengar, bagi tazkirah pun tak dengar, baca Quran pun tak lari. Tak. Kalau hantu baca ayat kursi dia lari, yang ni baca apa pun dia tak lari. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Sebagaimana kata-kata orang, dia kata syaitan lari daripada ayat kursi, manusia berkelahi kerana berebut kursi. Ni tak habis lagi kita ni. Berebut kursi ni berat lagi ni. Allah Ta'ala selamatkan negara kita ni daripada kerakusan, ketamakan ahli-ahli kursi ni. Masalah dia, ahlul kursi ni, jangan main. Syaitan lari pada ayat kursi, manusia lari, manusia berkelahi kerana takut hilang kursi. Allahul musta'an. Baik. Jadi hati keras tu maknanya hati yang tak tembus lagi dengan ayat-ayat Quran, tak masuk lagi kebajikan, maka itu dia panggil hati yang keras. Dengar nasihat, kau baca ayat Quran tentang neraka, tak meniti air mata, itu hati keras. Kita boleh cek sendirilah, hati keras ke tak keras hati kita ni. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kan? Maka kata di para ulama, anna qaswatal qalbi, bila hati keras, panjang angan-angan,
menyebabkan seorang itu menjadi orang yang lara, orang yang boleh berterusan dalam kebatilan sebab dia tak mikir dah, dia nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian ingat, di antara rusaknya hati kita ni sebab kita tidak ada penjagaan. Benda lain kita jaga belakang, nak jaga gigi gosok gigi, nak jaga mata kita pakai mata, nak jaga tu jaga ni semua jaga, kecuali hati tak jaga, maka hati itu akan rusak, dia akan mati. Mati pula macam-macam jenis kematian, ada mati mengejut, ada mati tak mengejut. Na'udzubillah. Maka bila kita jauh daripada Quran, jauh daripada ulama, jauh daripada hadis, maka kita akan keras hati. Na'udzubillah. Baik, yang kelima, yang terakhir, Allah Ta'ala ta'ajub, alam ya'ni lilladzina amanu, adakah tidak orang yang nak lembutkan hati dia? Jawab dianya, beberapa perkara dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita cara-cara nak melembutkan hati. Tulis, asbabul qaswah kathirah, sebab-sebab nak jadi hati itu keras banyak. Di antara, tulis, punca-punca hati keras. Dalam kitab kita ni dia senarai pendek 5 perkara saja. Yang pertama, kasratul kalam bi ghairi zikrillah, banyak bercakap bukan zikir. Zikir sikit lah. Hak bercakap lain tu duduk berzikir tu banyak. Duduk komen banyak. Ni pukul 5 pagi duduk atas WhatsApp dalam grup dah. Gapo hijau lah orang tua-tua ni. Zikir waktu tu. Siapa dia jadi Perdana Menteri pun bukan boleh kawak pun. Tapi sibuk. Ni punca kerah hati sebab banyak bercakap lain daripada zikrullah. Satu. Orang penting ni negara, tak apalah, sungguhlah dulu, zikir-zikirlah dulu, nanti pagi-pagi kita bincanglah slow-slow. Yang kedua, naqdul ahdi ma'allah, orang yang membatalkan perjanjian dia dengan Allah. Janji kita nak taat, kita pergi ikut maksiat. Ni kita takut juga ni. Yang ketiga, kasratud dhahik, banyak ketawa, banyak suka, banyak duduk happy-happy sangat, kerah hati. Yang kelima, kasratul akli, banyak makan, lebih-lebih lagi makan. Yang keempat, kasratul akli, banyak makan, lebih-lebih lagi makanan yang syubhat. Kalau makan haram tu gelak terus mati, pakai hitam terus hati. Na'udzubillah. Tapi makan yang syubhat, yang tak pasti halal haram tu, itu jadi. Yang kelima, kasratuz dzunub, banyaknya dosa kita, hati kita jadi keras. Tanda semula ayat, tanda semula pelajaran. Dia kata hati keras dengan sebab banyak bercakap. Yang kedua, membatalkan perjanjian dengan Allah. Yang ketiga, banyak ketawa. Yang keempat, banyak makan, terutama benda-benda syubhat. Yang kelima, kasratuz dzunub, banyak dosa dan maksiat. Baik, tidak adil kalau dengan sebelah. Wa amma muzilatil qaswah, apakah perkara yang boleh menghilangkan hati kita, melembutkan hati? Tanda pelajar, alat-alat untuk melembutkan hati. Yang pertama, sebalik yang tadilah, kasratu zikrillah, banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak zikir. Bila kita berzikir, kita baca Quran, kita tadabbur Quran, hati kita dengan nasihat, hati jadi lembut. Mana dalil dia? Dalil ayat yang kita baca ni lah. Ayat 2, ayat dia ayat yang kita baca ni galakkan. Tanda saya sebut nombor suratul Ra'di ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati tenang. Suratul Ra'di ayat 28 dan surah Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23 tadi kita dah baca di atas, dan ayat yang kita baca sekarang. Maknanya punca hati lembut, banyak zikir. Yang kedua, perkara yang kedua melembutkan hati, al-ihsan ilal yatama wal masakin, berihsan, buat baik pada orang-orang miskin, anak-anak yatim. Kita tolong mereka, kita bantu mereka. Tak payahlah pula pakat mari program menggosok kepala anak yatim, cabut payah kawan tu, hanya pakat gosok kepala. Maknanya gosok tu maknanya kita ihsan, kita buat baik, bagi bantuan, bagi pendidikan, bagi kasih sayang. Yang ketiga, sebab yang ketiga, kasratu zikril maut,
sentiasa mengingati mati. Tuan sebut beza antara ingat mati dengan takut mati. Yang keempat, ziaratul qubur bitafakkuri fi hali ahliha, sentiasa ziarah kubur dan mengingat berfikir tentang kedudukan ahli kubur. Kalau pergi ziarah saja tak mikir, tak ada apa. Kalau pergi main pacak bunga, ambil selfie batu nisan, tak. Kita ziarah kubur, kita mikir apa kubur. Aku masuk esok, apa yang aku nak bawa? InsyaAllah lembut. Yang kelima, an-nazar fi diyaril halikin, sentiasa tengok kepada kebinasaan orang dulu. Orang dulu maksiat, dia binasa. Yang keenam, aklul halal, pastikan makan minum kita halal, pastikan yang masuk halal, yang keluar juga halal. Mana hak masuk tu makan minum daripada mulut, yang keluar tu percakapan kita juga halal. Jangan perkataan lucah, jangan perkataan menghina orang, jangan perkataan mencaci orang, kerana itu tidak halal. Maka para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita, insya-Allah 5-6 perkara melembutkan hati dan juga perkara-perkara yang boleh menggeraskan hati. Setakat itu dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 20, 21, 2 ayat je, tapi panjang perbincangannya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.